Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke BK penanaman cendawan dan juga demo cendawan goreng crispy yang dianjurkan secara Zoom oleh Pusat Wanita Berdaya Dun Pandan Indah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penyelia Pusat Wanita Berdaya Dun Pandan Indah untuk memberikan kata-kata ucapan dan juga aluan. Dipersilakan Puan Shima. Terima kasih Puan Nora. Okey, selamat petang semua. Saya mohon maaf sebabnya program kita petang ni sikit ada gangguan ya sebab disebabkan keadaan hujan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada perempuan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan PWD Dun Pandan Indah. Hari ini kita adakan satu bengkel bagaimana penternak cendawan tiram dan juga bonus untuk anda adalah demo bagaimana kita membuat cendawan crispy. Kalau kita selalu seperti kan, sedap kan kita makan. Hari ni kita ajar macam mana nak buat. Dan juga kami ada juga hadiah untuk peserta yang bertuah nanti. Okay, tunggu ya sampai habis. Okey, saya serahkan pada Puan Nora lah. Saya tak nak cakap lebih panjang. Saya serah pada Puan Nora. Okay, terima kasih kepada Puan Shima. Terlebih dahulu kami tim solusi mengucapkan terima kasih kepada Puan Shima kerana menggunakan perkhidmatan tim solusi untuk program kali ini. Untuk maklumat kepada semua peserta, sekiranya terdapat masalah gangguan talian dan puan terkeluar daripada Zoom ini, jangan risau, jangan susah hati kerana puan boleh masuk semula sekali lagi dengan menggunakan link yang sama. Ya. Program ini adalah dirakam oleh pihak tim solusi dan kita akan memberi salinan rakaman kepada tuan-tuan dan puan-puan dan akan dikongsikan di page Pusat Wanita Berdaya Dun Pandan Indah nanti ya. Terlebih dahulu saya meminta kepada tuan-puan untuk rename nama sekiranya belum kerana hadiah menarik akan diberikan sebentar lagi oleh Puan Shima kepada peserta yang berjaya mengikuti program ini sehingga ke akhir rancangan ya. Jadi jangan lupa sila rename nama anda dan sekiranya anda tidak boleh rename nama, tidak mengapa. Hanya tulis di chat, di ruangan chat, pihak kami akan membantu anda untuk renamekan nama anda. Dan juga sekiranya dapat kita minta peserta untuk menukar virtual background yang telah diberikan. Kalau tak boleh pun tak apa, kerana kita faham bukan semua laptop dan juga telefon support untuk VB, virtual background. Dengan ini saya dengan tidak mahu melengahkan masa menjemput pengajar kita pada hari ini yang tidak lain dan tidak bukan penternak cendawan tersohor di Pusat Wanita Berdaya seluruh Selangor, iaitu Puan Sarima. Dan Puan Sarima memang terkenal sebagai penternak, pengajar dan juga tukang masak cendawan. Kalau tanya mana-mana Pusat Wanita Berdaya, siapakah penternak cendawan yang popular dan terbukti kejayaan beliau dalam penternakan cendawan, tidak lain dan tidak bukan adalah Puan Sarima. Dengan ini majlis menjemput Puan Sarima untuk meneruskan perkongsian. Dipersilakan. Okay, Puan Sarima. Puan Sarima mute tu. Boleh unmute kan? Tak perasan. Okay. Terima kasih kepada Nora selaku pengurusi majlis pada petang ini. Dan saya mengucapkan terima kasih saya juga kepada penyelia PWD Dun Pandan Indah, Puan Shima yang telah menjemput saya untuk berkongsi sedikit saya punya nak kata ilmu, tak ilmu jugalah, tapi apa yang saya dah buat iaitu peternakan cendawan. Sebelum ni pun ada juga rakan-rakan penyelia kita yang dah ambil untuk saya kongsikan bagaimana kita nak menternak cendawan ini. Terima kasih Puan Shima. Ya, terima kasih juga kepada YBIR Isham ya, sahabat saya juga ni. Sebab sepatutnya beliau pun sepatutnya ada bersama dengan kita, tapi sebab ada tugas beliau tidak dapat hadir lah. Apapun hari ini saya akan kongsikan bersama untuk perempuan kita berkaitan dengan cendawan tiram. Sebab kita ada dua lah, selalu saya buat cendawan tiram dan cendawan kukur, tetapi hari ini permintaan Puan Shima adalah cendawan tiram. My expertise sebenarnya lebih kepada cendawan tiram lah. Ya, jadi hari ini saya akan tunjukkan sedikit apa dia cendawan lah ya. Sebelum saya nak sentuh tentang bagaimana peternakan ini bermula proses dia, saya lebih suka kalau saya tekankan sedikit pengenalan tentang cendawan ini ya.
Biasa yang kita tahu ya, cendawan, kalau kita tahu cendawan ni cakap je cendawan, mungkin kita tak kurang sedar yang ada juga cendawan yang kita tidak boleh makan. Ya, maknanya cendawan tu beracun. Dan kita biasa dengar, dan kita banyak pun cendawan-cendawan di pasaran yang kita boleh makan. Contoh macam cendawan tiram, ya, cendawan tiram ni pun dia ada berbagai. Ya, cendawan tiram ni pun ada berbagai. Ada cendawan tiram warna kelabu, ada yang warna biru, ada yang warna putih, ya. Macam tadi kalau tengok background tu, itu dia panggil cendawan tiram putih. Tapi yang saya ada ni adalah cendawan tiram kelabu yang banyak ditanam ataupun diternak oleh pengusaha-pengusaha cendawan. Antara cendawan-cendawan yang biasa kita dapat juga iaitu cendawan inoki, cendawan kukur, jelly black mushroom. Yang jelly itu macam gel kan. Cendawan butang, dan yang paling kalau kita ambil daripada luar biasanya adalah cendawan shiitake. Ni banyak di pasaran di Malaysia lah ya. Kalau kita tengok cendawan-cendawan ni banyak cendawan dihasilkan di negara kita pun. Contoh macam shiitake, tidaklah, shiitake ni dia banyak di sebelah Jepun, inoki pun banyak di sebelah Jepun ya. Tapi cendawan-cendawan lain tu ada di sini. Jadi hari ini selain saya nak bagi tahu tentang pengenalan tentang cendawan ini, kita juga nak tahu juga apa sebenarnya khasiat cendawan ni ya. Sebab kita kan cakap biasa kita tanam cendawan ni mesti ada khasiat. Setiap pemakanan kita mesti ada khasiat. Untuk pengetahuan perempuan ya, cendawan ini biasanya dimakan, dia ni khasiat ni sangat tinggi dalam vitamin D, B2 ya, dan juga dia juga adalah satu produk makanan yang boleh dikatakan anti kanser. Jadi kalau perempuan nak makan selalu, insya-Allah lah mungkin boleh terhindar lah juga ya. Contoh kalau kita tengok ada cendawan-cendawan yang memang kita juga tidak makan terus fresh ya, kita masak. Contoh yang memang dibuat untuk perubatan seperti cendawan ganong ataupun lizi. Mungkin perempuan biasa dengar kan. Tetapi cendawan-cendawan ni cendawan ni digunakan sangat sedikit hanya untuk perubatan. Ini cabaran jugalah ni bila buat kat rumah kan. Tiba-tiba cucu panggil, what? Kan? So saya nak tunjuk kepada perempuan cendawan tiram yang saya usahakan ni memang saya sendiri tanam di rumah, dan memang saya dah usahakan lebih kurang masa 2 tahun lah. Dan semenjak saya usahakan ini, dah ramai kawan-kawan yang mengikuti program ini, dan minta saya ajar juga mereka berkongsi ilmu ini bagaimana nak menternak cendawan. Ya, dan saya telah melahirkan beberapa orang jugalah pengusaha cendawan secara komersial. Antara salah seorang kawan rakan saya yang telah pun berjaya lah yang buat ternakan cendawan ni, dia merupakan seorang asnaf ya, dia telah menanam lebih 3,000 bongkah cendawan yang dipelihara untuk mendapatkan cendawan dan dijual secara komersial. So kalau perempuan tengok ni cendawan, nampak ni besar kan. So memang ada juga cendawan-cendawan kita yang biasanya kecil, tapi yang saya ni dia lebih besar sikit lah. Ni super A dia panggil kan, dia punya cendawan. So ini cendawan tiram yang saya akan tunjuk kepada perempuan. Tetapi biasanya kalau kita tunjukkan bongkah-bongkah ni, kadang-kadang bila dia datang tu ada juga yang akan keluar cendawan tiram putih. Macam kita punya background tu ada cendawan tu, warna putih tu memang cendawan tiram putih. Yang mana cendawan tiram putih ni dengan cendawan ni tak ada banyak beza. Cuma cendawan tiram putih tu dia lebih kenyal. Tetapi cendawan ini walaupun saya hasilkan sendiri, kalau perempuan biasa beli di kedai kan, kadang-kadang dah lembik kan. Tapi yang ini kalau saya simpan pun dalam peti ais boleh tahan 2 minggu, dia tak akan lembik macam kita beli kat kedai. Itu special sikit lah agaknya dia buat treatment kat rumah ni kan. Okey. Jadi perempuan yang mungkin akan dibekalkan nanti dengan bongkah cendawan. Saya mungkin akan pergi kepada sesi yang kedua, iaitu bagaimana kita nak menyelia bongkah-bongkah cendawan. Hari ni saya tak ajar macam mana nak buat bongkah ya. Saya tak perlu ajar lah, sebab saya rasa lebih baik sebab kita tak perlu tumpukan buat bongkah cendawan ni, sebab bongkah-bongkah ni boleh diorder. Ni di tangan saya ni adalah bongkah cendawan yang telah matang. Macam mana nak bezakan bongkah cendawan yang telah matang dengan yang belum matang? Yang ini kalau korang nampak ya, dia sudah putih semuanya. Nampak? Sudah putih semuanya bongkah ni sampai.
ada nampak juga yang hitam-hitam macam ni kan? Ini sebenarnya adalah habuk kayu. Dalam ni dia punya bahan dalam ni adalah merupakan habuk kayu semata-mata dan juga yang mana dia dah ondahkan campur dengan kapur. Kapur tu tujuan dia untuk mematikan atau memberikan alkali, menjadikan dia lebih alkali. Sebab kadang-kadang kalau kita biarkan dia boleh menjadi asid. Jadi cendawan ni lebih kepada alkali lah ya. Dia punya pertumbuhan. Jadi di dalam ini kita dah proseskan kita punya bongkah kayu, kita punya habuk kayu tersebut yang mana kita masukkan di dalam ni dan kita dah kukus selama 2 jam lebih kurang ya. Kalau yang komersial tu biasa dia buat lama lagi. Selepas tu kita biarkan dia dalam 24 jam baru kita akan suntik dia punya benih di dalam ni. Ya, tu saya kalau itu nak belajar yang itu tu dia kena lebih khas lah. Itu ada juga saya tunjuk lah. Tapi yang ini saya tak tunjuk lah. Saya rasa kita teruskan kepada bagaimana kita nak sedia bongkah ni. Bongkah-bongkah ni boleh didapati. Puan-puan boleh order juga. Di Shopee pun ada jual. Saya sendiri ada dapatkan pembekal. Saya dapat ada pembekal saya yang menjadikan bongkah ini. Ya, sebab saya tak ada masa nak kukus dia. Kalau saya macam saya banyak kan. Sekali orang order kadang 200-300 bongkah. Jadi saya tak ada masa. Kukus kat rumah saya kukus kuih je. Kan? Jadi tak ada. Saya tak ada pengukus lah. Jadi ini adalah bongkah yang telah matang. Bila bongkah yang telah matang macam ni, macam Puan Sima semalam dah ambil bongkah tu, mungkin dia belum berapa, itu dipanggil pramatang, dia belum putih semua. Tetapi kalau yang macam saya bagi, dia bagi dengan yang bertutup dengan tisu ni, tak ada masalah. Kalau ditutup dengan cap ataupun nutup dia tu, itu kita kena tengok selalu, kena buka cap dia sebab kita takut nanti tiba-tiba kita punya cendawan ni dia dah keluar. So yang saya beli ni biasanya saya akan minta dia tutup dengan tisu sahaja. Jadi saya terus saja masukkan di dalam susun dan jadi terak. Nanti bila dia nak keluar dia boleh keluar. Okey. Untuk penjagaan, bila dia dah matang ni dia bukan letak aja macam tu. Kita kena pastikan juga bila puan-puan dapat nanti bongkah puan-puan ya, macam mana kita nak sedia kat rumah. Kan? Sebenarnya tak susah sangat lah. Tapi perlu juga ada ilmu supaya puan-puan tahu nanti bagaimana kita nak selia. Okey, dalam proses untuk nak menyelia bongkah ini, pertama sekali bila puan-puan dapat bongkah ini nanti, puan tengok di dalam dia. Ya. Tengok dalam dia. Yang ini putih, nampak? Dia putih. Kalau dalam dia ada lumut ataupun hitam keadaan dia, apa yang puan-puan boleh buat? Puan ambil nanti kita punya sudu mesti direndam dalam air garam ataupun air panas ataupun kita basuh dahulu baru kita congkel sedikit saja untuk bersihkan dia sebab lumut ni nanti dia boleh merosakkan kita punya bongkah. Ya. Okey. Jadi macam ni tak perlu. Ini biarkan aja. Kalau yang ini sebab dah matang biarkan je. Silap-silap nanti besok lusa dia dah boleh bertunas dah. Okey. So apa yang perempuan buat, bila kita dah buka macam ni, kita dah pastikan keadaan dia baik apa semua, kita boleh susun dia lah. Okey, saya akan tunjukkan sedikit cara menyusun bongkah ini ya. Kalau puan tengok kita tak susun dia begini, saya akan fokuskan kepada kita punya produk ya. Okey. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak susun kita punya bongkah. Untuk bongkah cendawan tiram, kita akan susun dia begini. Okay, puan nampak ini yang saya punya dia dah bertunas. Ya, tak apa, ini saya akan tunjukkan sikit. Kita susunkan dia begini, ya, tidurkan dia. Boleh juga ditidih begini, tak ada masalah. Ya, ditidihkan begini dan kita boleh selimutkan dia dengan kain yang lembap. Ini step pertama yang puan buatlah. Okey, sebelum itu puan-puan kena faham ya, untuk cendawan kita ada 3 faktor. 3 faktor yang akan menentukan pertunasan ini akan berlaku dengan baik. Okey, apa 3 faktor tersebut? 3 faktor tersebut adalah pertamanya pencahayaan. Ya, pencahayaan tu maksud dia tidak boleh terkena direct matahari. Kalau dia terkena direct matahari, dia akan cepat kering puan. Ya, walaupun keadaan tempat tu agak lembap tapi terkena direct matahari,
Cendawan perempuan besar kemungkinan kalau dia dah bertunas macam ni, ya, dia akan jadi kering. Ya, ni tadi dia dah patah ni. Dia dah patah, nampak dia dah mula kering. Okey, lepas tu pencahayaan tu bagaimana kita nak tentukan pencahayaan? Pencahayaan yang dia sangat baik untuk pendenakan cendawan ni adalah antara 60 ke 70%. Macam mana kita nak tentukan 60 ke 70% pencahayaan? 60% ke 70% tu kalau perempuan ada kereta yang tinted, macam tu lah gelap dia. Ataupun puan boleh letakkan dia, kita letak di bawah atap. Ya, bawah macam contoh kalau puan ada garaj, kita boleh juga pencahayaan tu dia tak kena cahaya matahari. Maksud dia cahaya ada tetapi tak kena cahaya direct matahari di bawah garaj. Boleh juga letak di dapur. Cuma di dapur ni dia ada sedikit kritikal dia sikit lah kalau kita letak di dapur. Ya, sebab di dapur ni biasa kita akan memasak, sebab ada kesan-kesan minyak, besar kemungkinan dia akan impact kita punya cendawan. Ya. So yang kedua, selain daripada pencahayaan adalah kita punya kawasan kelembapan. Kelembapan dia iaitu dia mesti lembap kan kawasan tu. Kalau boleh janganlah tempat yang kering. Ya, tempat yang kering ni macam mana? Mungkin puan-puan letak dia di bawah kipas angin. Kan? Nanti sebab kita akan sentuh ada satu lagi sebab dia ada nak minta kawasan yang berangin. Tetapi kita tak boleh letak dia di bawah kipas angin sebab kipas angin ni dia akan cepat mengeringkan kita punya bongkah. Okey, kalau saya tunjukkan semula ya, puan, yang ini bongkah ni, tengok ya, saya pegang ni, dia padat tau. Dia padat. Nak macam mana kalau kita nak tahu pastikan dia dah jadi kering. Dia kalau kering ni, kalau puan pegang ni dia akan berbunyi-bunyi. Maknanya dia dah kecut, nampak dia kecut. Itu maknanya dia dah dalam keadaan kering. Ya, jadi kalau puan dalam keadaan macam tu, tengok bongkah ni dah mula keadaan macam tu, puan kena alihkan tempat. Ada juga ya, case ya, dia kata okey tempat saya ni dah elok dah, redup. Lepas tu tempat kawasan yang berangin, tempat yang tak ada cahaya matahari. Tapi cendawan saya tak keluar-keluar. Ya, sebab dia spray juga kan, macam mana kita nak ni, dia akan perlu spray lah. Jadi dia kata tapi tak keluar-keluar juga tunas dia. Disebabkan mungkin ada masalah di kawasan tu, jadi kita minta dia ubah. Biasanya selepas seminggu puan dapat, kalau dah contoh dia dah penuh ni, dah matang macam ni ya, kalau dia dah matang ni, kalau puan buka, biasanya dalam 2 hari ke 3 hari dia akan bertunas. Ini first batch ya, ini sama batch ya. Yang ini dia dah keluar, nampak? Yang ini akan masa lah dia akan keluar. Ya, okey. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga iaitu pengudaraan. Pengudaraan maksud saya kita nak kalau boleh kawasan tu tidak terkepung. Tidak terkepung, mesti ada kawasan yang berangin. Sebab proses pembungaan ataupun spora dia kan, cendawan ni sebenarnya ada pembungaan dia juga. Jadi itu salah satu dia bagaimana kita nak pastikan ada kawasan yang agak berangin sikit. Atau kalau kita letak di kawasan bawah garaj tu memang dia kawasan yang berangin lah, pengudaraan dia ada semua kan, dia tidak terkepung. Biasa ada juga contoh kawan kata saya nak letak sebab nak gelap, saya nak letak bawah sini tapi saya tutup. Jadi besar kemungkinan takut cendawan kita ni tak cukup dapat angin, jadi dia tidak akan bertunas juga. Ya. Okey, setakat ni 3 faktor tu faham tak? Ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya teruskan. Boleh teruskan kalau tak ada soalan, dan sekiranya peserta ada soalan, boleh chat juga di ruangan chat yang disediakan dan kita akan baca soalan tu kemudian. Sila teruskan. Semangat dia nak makan cendawan ni. Semangat dia. Okey. Jadi bila dah dalam keadaan macam ni, perempuan, bila puan dah letak, anggaplah dia tak ada cendawan ni masih baru, kita dah sembungkan dia dengan kain macam ni, kain basah. Saya syorkan puan guna-gunalah kain-kain kat rumah yang tak pakai tu, sembungkan dia untuk keadaan sejuk, nak bagikan dia sejuk. So apa yang perempuan boleh buat ya, kita boleh spray dia dalam jarak lebih kurang 1 kaki. Kita spraykan kepada bongkah kita ataupun di kain tu. Kita boleh spray dia untuk sejukkan dia. Ya. Lagi lembab cepat, lagi lembab keadaan tempat kita kena cendawan ni, lagi cepat akan proses mengeluarkan cendawan, tunas cendawan yang baru, tunas cendawan.
Ya. Okey. Saya akan tunjuk dengan perempuan. Ini adalah cendawan yang telah bertunas. Okey. Ini pagi tadi kecil je. Pagi tadi dia lebih kurang besar ni je. Nampak tak? Yang besar yang saya tunjuk ni. Ni. Pagi tadi keadaan dia besar ni je. Sekarang dia sudah besar macam ni. Okey. Untuk cendawan tiram ni, cepat. Kalau cendawan pupuk, siapa yang pernah ikuti program saya, cendawan pupuk, bila dia dah keluar tu, dia ambil masa 10 hari. Baru kita boleh petik. Tapi cendawan tiram ni, dalam masa 1 hari, dalam masa 24 jam lah. Saya anggarkan 24 jam. Ya, kita dah boleh petik dah kita punya cendawan. Ya, contoh ya, ini saya tadi pagi dia kecil. So saya akan biarkan besok pagi dia akan jadi sebesar inilah. Ya, dia lebih kurang jadi sebesar ini. Kalau tidak pun bolehlah sebesar-besar ini ya. Kita dah boleh petik. Ini kecil sebenarnya, ini kecil ni. Yang ini saya rasa dia lebih besar. Ya. Dia kalau lebih kurang besar ni macam ni. Dia lebih kurang besar macam ni. Dah besar macam ni, besok dia dah boleh petik lah. Maknanya kalau hari ni besok saya dah boleh tuai dah. Puan-puan bayangkanlah kalau kita buat hari-hari dia ada hasil. Macam saya hari-hari petik hasil. Ya, cendawan bongkah saya tak tanam banyak pun. Saya tak ternak banyak pun. Saya dalam 20 ke 15 ke 20 saja saya punya bongkah. Tapi hari-hari saya kutip hasil. Jadi kadang-kadang dah tak boleh nak makan, tu yang simpan. Macam itulah. Kadang-kadang kawan boleh jual ya. Kalau nak makan sendiri tu memang berbaloi lah. Puaslah kalau kita makan. Okay. Puan, nak tanya. Ya. Katakanlah kita ada 20 bongkah tu tadi, berapa hasil tuaian kalau kita nak kira dalam 5 kilo lah, kalau 20 bongkah. Sekali tuaian dapat berapa? Okey. Kalau 20 bongkah tu sekali kita tuai katalah semua ya. Bila dapat je dia terus semua bertunas ya macam ni. Bertunas. Kalau kita collect dia semua mungkin boleh dapat dalam 1 kilo. 1 kilo cendawan. Banyak. Dan satu bongkah tu berapa kosnya? Ada soalan daripada Puan Naslina sini. Okey, satu bongkah ni berapa kos dia? Betul? Ya, betul. Bongkah ni kita jual, yang ini besar ya Puan. So kita jual yang ini harga lebih kurang RM5 ke RM6. Kenapa saya kata ada dua harga macam tu? Sebab sekarang ni harga kayu naik. Jadi bongkah ni pun agak naik dah. Tapi saya boleh tolak lagi dalam harga RM5 lah. Sebab stok kayu masih ada lagi kan. Jadi kita tolak dalam harga RM5 satu bongkah. Ya. Tapi puan-puan juga boleh dapatkan juga di Shopee kalau nak beli kat Shopee. Ya. Di Shopee pun ada jual. Cuma saya bukan kata tak galakkan sebab ada kawan saya sebelum ni dia tanya saya, dia kata tak nak lah, dia kata mahal lah Sarimah yang you jual, dia katakan okey tak apalah, saya nak beli kat Shopee. Dia beli kat Shopee, dia bertunas sekali sahaja. Yang ini dia boleh bertunas, yang batch saya ni dia boleh bertunas hingga 5 ke 6 kali bertunas. Berbaloi lah kalau beli kan RM5. Maknanya 5 kali kita boleh tuai hasil kita. Berbaloi sangat. Maknanya puan-puan boleh tahan lama lah. Macam bongkah ni pun, okey, kalau kita tengok nanti kalau kita puan-puan beli, kalau beli dari betul-betul pengusaha, boleh puan tanya juga. Bongkah ni, bongkah 45 ke bongkah 60? Dia ada juga tu. Bongkah 45 ke bongkah 60? 45 ke 60 tu apa maksud dia? Kan? 45 tu maksud dia 45 hari dia akan tahan. Ya. Kalau yang 60 tu dia boleh tahan sehingga 2 bulan. Bongkah tu. Biasanya saya lebih pada 2 bulan sebenarnya. So dia akan keluarkan lagi hasil lah. Yang ada dekat rumah saya ni saya ingat lebih pada 4 bulan dia masih keluar. Ni adalah hasil bongkah saya yang kata saya dah 4 bulan tadi, yang besar ni. Ya. Tapi dia dah tinggal, biasalah dia kalau dah ujung-ujung tu dia lambat sikit dia nak bertunas ya. Okey. Tadi ada juga bertanya tadi, sejak soalan tadi, saya nampak ada soalan tadi. Dia tanya satu bongkah tu berapa harga, satu bongkah tu berapa kali boleh tuai. Okey, berapa kali boleh tuai ya.
Okey, satu bongkah ni kita boleh tuai dalam 5 ke 6 kali lah. Ya, ikut juga sebenarnya kepada penjagaan puan-puan. Kalau penjagaan puan bagus, ya, dia akan boleh tuai di dalam jangka masa macam itulah, 5 ke 6 kali. Tetapi kalau puan-puan salah penjagaan dia, contoh ya, puan rasa alamak lambat sangat lah, kita ni nak cepat dia berair, kalau nak bagi dia lembab kita pergi spray betul-betul dekat dia punya lubang ni. Dia akan rosakkan bongkah puan. Bila bongkah dah rosak, susahlah puan. Ya. Jadi dia akan rosakkan bongkah ni dan dia akan bunuh kita punya benih-benih bongkah, benih-benih cendawan di dalam ni. Ya. Satu cara. Kalau saya zoom kan dekat sini ya, puan-puan akan nampak tau. Nampak tak? Boleh nampak tak? Kat sini nampak tak dia macam ada berakar-akar tu. Nampak? Nampak dia macam ada nampak dot. Kan ni dia berakar-akar ni. Ini kalau kita tebuk dekat sini macam kalau kita buat cendawan kuku, kita boleh belah kat sini kan. Kalau kita belah dekat sini ni dia akan keluar juga. Tapi saya tak belah lah. Saya suruh dia keluar dekat sini. Sebab boleh je. Ada yang satu saya punya customer lah ya, dia tak sabar ya. Dia tak sabar, saya kata, saya tunjukkan sebenarnya bongkah saya tu dah lama. Jadi saya keluarkan plastik ni semua, tinggal dia punya bongkah saja saya letak kat luar. Dan bongkah ni dia punya cendawan keluar di keliling ni. Jadi dia dapat je bongkah pertama, ya, bongkah tu baru. Bongkah tu baru tapi dia buka terus plastik. Kau mencanak keluar semua. Tapi dia tak akan tahan lama. Betul ni. Kita akan dapat banyak cendawan satu kali tuai tetapi dia tak akan tahan lama. Satu lagi, bila kita katalah kita buka, saya tak galakkan puan-puan buka sebab biar dia bertunas secara begini. Ya. Dekat atas dia, biar dia dekat atas. Toreh pun janganlah ya puan. Kalau nak toreh boleh, tak ada masalah. Dia bukanlah jadi kesalahan kan. Tetapi kalau kadang-kadang orang ni tak sabar kan, dia rasa nak banyak lah hasil. Yalah kalau dapat 2 bongkah je, biar sekali kutip tu banyak. Jadi dia boleh buka lah. Jadi dia akan keluar. Dia boleh keluar keliling ni, dia punya cendawan. Kalau puan dapat satu je bongkah ni, bolehlah saya galakkan, bolehlah puan buka je sebab nanti dapat hasilnya banyak. Tapi biasanya macam tu kalau puan dah buka, kalau yang dah banyak keluar sekali tu, biasa dia akan keluar 2 kali atau 3 kali saja. Dia tak akan keluar sampai 6 kali. Ya. Okey, jadi kita belajar ikut ilmu betul-betul ya. Jangan darah haka pada formula yang cikgu beri. Cikgu dapat 6, kita dapat 2 kali nanti. Rugi je. Saya sarankan kita ikuti dulu kaedah yang biasa. Kaedah yang biasa, kita dapat je bongkah ni, kita tidurkan dia, kita buat je. Buat penjagaan biasa. Tapi kalau dia besok dah kering ke atau apa, kalau nak buka keliling dia punya baju ni, buka lah. Ya. Okey. Ada soalan tadi saya nampak. Mungkin boleh tolong bacakan saya sebab saya tak boleh nak ni. Ada soalan ni, dia kata kalau nak letak dalam store boleh ke? Boleh letak dalam store. Gelap kan? Tapi kena pastikanlah dia takut tak ada berangin pula. Angin dan lembab. Sebab ada satu kawan saya, dia beli bongkah ni, lepas 2 minggu dia komplain lagi dengan saya. Dia kata, Kak, kenapa saya punya cendawan tak keluar-keluar? Ya, dia kata tak keluar-keluar dia punya tunas. Dia kata dia letak kat mana? Saya letak dekat store. Dia kata store saya tu memang adalah kawasan dia berangin. Memang betul pun. Ada, saya pun pergi. Tinggal lagi dia kata jomlah pergi rumah saya nak tengok. Maka saya pun pergi. Saya pergi betul. Dia letak, dia elok di selubung macam saya buat tadi. Lepas tu tempat tu pun memang ada kawasan yang agak macam berangin. Ya. Saya rasa tak ada masalah. Tapi dia tak tunas dah 2 minggu. Jadi saya sarankan dengan dia kalau boleh you cuba alih tempat. Dah 2 minggu ya dia beli bongkah ni tak keluar-keluar tunas. Jadi saya kata cuba you alihkan tempat. Dia kata boleh tak kat mana you biasa nak letak. Jadi dia pun tunjuk dengan saya sebelah luar dekat ampaian. Dia letak dinding tu, dia letak ampaian yang macam zigzag kan. Lepas tu saya tengok tepi dinding ni tempat ampaian dah tentulah kena cahaya matahari, betul tak? Jadi saya kata tapi ada pokok. Dia kata boleh kalau nak letak sini, tapi saya kata kena hadang. Kena tutup juga dia dengan kain ataupun plastik supaya dia tak kena direct matahari. Jadi saya pun buat dengan dia, terus saya letakkan di situ.
saya tunjukkan, tutupkan dia dan saya spraykan, tunjuk cara kaedah betul-betul spray dia apa semua. Dalam masa 3 hari dia beli kat saya masa tu 5 bongkah. Dia 5 bongkah tu keluar dalam masa 3 hari. Nampak tak? Maknanya tempat yang dia letak mula-mula tu tak sesuai. Jadi dia tak dapat menggalakkan pertunasan cendawan kita. Jadi selepas tu dia dah tahu dah boleh buat. Bukan kata tak boleh buat, cuma itulah bila saya kata kalau nak simpan kat store boleh, tapi puan kena pastikanlah tempat tu betul-betul ada kawasan, ada tempat yang berangin, lepas tu lembab ya, macam itulah ya. Ada yang tanya ni expired date untuk satu bongkah tu biasa berapa bulan ya puan? Okey. Macam saya sebut tadi, bongkah ni dia ada hayat dia 45 atau 60. Kalau puan beli bongkah dekat luar, puan boleh tanya. Ni bongkah 45 ke bongkah 60? Kalau dia kata 60, maknanya dalam 2 bulan hayat dia. 2 bulan tu dia boleh menghasilkan dia punya tunas lah. Tunas ni. Selepas tu nanti dia dah akan pupus lah, kira pupus kat expired dah. Ya. Kalau yang macam puan punya ni? Macam saya ni memang 60. Ni besar ni. Ni 60 hari. 60 hari ya. So dalam 60 hari tu dia akan keluarkan hasil. Contoh yang saya sebut tadi ya, yang saya tunjuk tadi ni cendawan, bongkah dia dah ada kat luar lah. Saya lupa pula nak bawa juga bongkah yang dah hampir expired tu untuk perempuan tunjuk. Tapi yang ini dah lebih pada 4 bulan. Saya masih simpan lagi bongkah dia. Semalam saya tengok dah bertunas. Hari ni saya petik pagi tadi saya petik ni. Ni baru petik ni bongkah ni. Jadi sebenarnya semalam bertunas hari ni dah boleh petik ya? Ya, dia dalam masa 24 jam sahaja cendawan ni dah boleh dipetik. Dia dah boleh menghasilkan. Ni. Cendawan ni dah kira besar. Ini dah kira besar ni, tapi ni tadi patah saya masa saya proses ambil tadi patah. Ini dah kira patah ni, kalau patah ni ambil je lah. Ya, ambil je lah, tinggalkan yang ini, nanti dia boleh besar lagi lah yang ini. Ya. Cuma kalau misalnya di cendawan ni satu, kalau puan, katalah puan nampak dia dah mula keluar macam tunas-tunas, dia keluar kecil-kecil tu, jangan pegang dia. Jangan pegang. Macam ni pun kalau saya sentuh-sentuh ni, dia lepas ni dia mungkin akan terbantut. Dia tidak akan besar. Ya, sebab dia sensitif. Jadi kita tidak galakkan bila you pegang, boleh pegang. Jadi saya tak apalah saya pegang, saya nak tunjuk je kan. So saya pegang ni, dia lepas ni dia akan, ini kira saya dah consider kena cabut lah. Dah kena tuai lah sebab dia lepas ni dia tak akan membesar. Dia akan rosak, dia akan kering. Dia tak akan, maksud saya kering. Dia bukan rosak, puan boleh ambil tapi dia kering. Dia tidak lagi lembab macam ni. Ya, dia akan mengering. Macam mana nak tengok dia mengering? Puan akan nampak dia ada kuning-kuning sikit. Tu maknanya dia dah mula mengering. Tu boleh sabut sajalah. Ya. So macam contoh yang ini ni, besok pagi dia akan jadi besar lah ni dan kita boleh petik. Dah boleh petik hasil dia. Ni insyaAllah lah saya tak pegang lagi dia punya ni sebab kecil lagi. So insyaAllah yang ini boleh membesar lagi hingga besok. Boleh dipetik. Okay. Tadi saya dah sebut 3 faktor tadi, iaitu pencahayaan, pengudaraan dan juga kelembapan. Okay? Kelembapan tadi cara kita nak lembapkan dia, kita boleh spray dia. Satu lagi, kalau perempuan tak banyak lah dekat rumah ya, kat rumah nak letak dia ni, boleh juga gunakan petak telur ni untuk kita letakkan kita punya bongkah cendawan. Sebab yang ini kalau puan basahkan dia, dia tahan lama, lembab dia. Tahan lama. Jadi puan boleh letakkan dia di atas ni dan dia tahanlah lembab tu, dia sejuk lah. Ya, cendawan ni sebab dia nak sejuk, dia akan menggalakkan kita punya. Lepas ni jangan buang, simpan. Ada guna saya tak punya. buang. Jangan buang, betul. Jadi kalau kata ada lagi satu ni, boleh letak di atas ni. Lembabkan aja bekas telur tersebut. Jadi dia boleh ni. Jadi tak perlulah kita gunakan kain. Saya memang banyak saya guna kain sajalah. Ya. Sebab saya punya rumah. Letak atas bawah ya tempat telur tu. Ya, boleh basahkan. Sebab dia kalau basah, dia ni, dia tempat telur tu lama. dibasahkan. Tahan lama ya. Okey, dibasahkan lepas tu letak atas bawah. Macam mana? Ditindih ke ataupun selapis saja? Ni selapis saja ni. Ni selapis saja.
just nak letakkan dia sebagai tapak lah. Tapak, basah bila puan basahkan dia, kan dia akan lembab kan. Jadi dia bila gunakan bekas telur ni, kelembapan dia lama. Kelembapan dia lama. Jadi Itu kalau petuanya, rahsianya supaya kelembapan itu lebih tahan lama. Maklumlah cuaca negara kita ni kan kadang-kadang salji, kadang-kadang duruh. Gitu. Tak ada musim, tak ada musim. Boleh je letak atas kain macam ni ataupun nak letak tak ada kain pun di bawah tapi tutupkan dia sebelah macam ni pun boleh juga. Dia tetap ada sejuk dia. Sekarang ni kebetulan 2-3 hari ni kita musim hujan. Jadi saya pun tak perlu sangat nak siram, bukan siram, kita spray sangat saya punya cendawan sebab sejuk. Tapi kalau musim panas, kalau musim panas kenalah spray lebih kurang selalu nak keluarkan hasil kita punya cendawan. Sesuai sangat lah ya cuaca sekarang ni kalau kita nak menternak cendawan. Sesuai sangat lah. Okey, ada soalan ni. Ada soalan dari Nur Aslina. Dia tulis kat sini, saya rumah flat, letak kat koridor. Lepas tu tutup grill dengan net hitam yang guna untuk tanaman. Boleh ke? Boleh. Ramai peserta saya duduk flat. Dan bukan dia tanam, bukan dia ternak, bukan lagi 1-2 bongkar. Dia dah ternak sampai 20. Ada satu peserta saya tu dia buat komersial. Dia duduk di flat tapi dia buat komersial. Dia letak ada 100 bongkar dekat rumah dia. Hanya 100. 100 tu hanya ya perempuan. Gitu. Boleh tambah lagi. Sebenarnya untuk 100 bongkah tu tak perlu tempat yang besar sangat. Kalau kita cakap 100 macam banyak kan, sebenarnya tak perlu tempat yang besar. Kalau tengok meja makan saya ni setengah pun tak habis pun untuk 100 bongkah. Ya. Okey. Baik, saya nak tunjuk sikit. Ni tadi kita dah tahu ya macam mana kita dah jaga pencahayaan dia, pengudaraan dia, kawasan dia kan. Kita nak letakkan dia tu. Selepas itu nanti katalah bongkah kita ni dah keluar macam ni hasil dia, dah boleh dituai. Macam mana pula nak tuai. Ada tu kawan dia kata, tak apa saya nak potong je macam ni. Dia kata kan, potong je sini dia kata. Tak boleh puan, kalau puan nak cabut, dia kena cabut macam ni. Nampak saya akan tunjukkan kaedah mencabut dia. Kalau dia agak ketat sikit, macam ni dia dah cabut. Ya. Ni dah tercabut dah ni. Cabut aja. Ya. Kalau dia punya tunggul ni, katalah tunggul dia ni tertinggal dalam ni, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu korekkan dia sikit bagi keluar. Kalau tidak nanti dia keras. Bila dia keras, tunas yang baru tak boleh nak keluar. Okay. Yang ini selepas kita tuai, kita boleh rehatkan dia lebih kurang 4 hari. Tapi ada juga kejadian tak sampai 4 hari, dalam 2 hari dia dah bertunas pula. Jadi tak semestinya lah dia 4 hari. Kalau kata kita boleh kita rehatkan 4 hari. Kalau puan ada cap kat rumah, kita boleh rehatkan dia lebih lama lah. Tapi kalau kita nak tutup aja dengan tisu, macam saya buat mula-mula tadi pun, boleh juga. Jadi bila dia nak keluar, dia terus keluar, dia tak ada terganggu. Kalau pakai cap tu dia keras, jadi dia akan terganggu. Ya, okey. Satu lagi cendawan ni ya, macam saya dah buat, saya tak banyak sebenarnya, ada 15, tapi 15 tu dia bila hari-hari kita tuai, dia jadi banyak lah. Kita takkan hari-hari kita nak masak cendawan, betul tak? Jadi saya setiap hari memang saya akan collect lebih kurang banyak ini. Ya, lebih kurang banyak ni, lebih kurang dalam 100 gram lah ni. Ni dalam 100 gram je ni. Banyak ni. Ya. Kalau kita beli dekat kedai, siapa pernah beli cendawan kat kedai dalam plastik tu? Biasanya 3 macam ni kan? 3 macam ni berapa? RM3 kan? Kan? RM3 kan kalau kita beli dekat kedai. Mahalnya. RM3.50. Kalau kita beli dekat kedai yang just nak masak sayur campur dengan sayur tu, lebih kurang macam ni, harga dia RM3.50. You bayangkan saya collect hari-hari macam ni. So memang dah simpan dalam peti ais lah. Satu lagi, bila saya dah mula banyak, cendawan saya banyak, saya start keringkan saya punya cendawan. Ni cendawan yang saya telah keringkan sebab
cendawan kering ni puan boleh buat juga masakan macam biasa. Bila dia dah kering macam ni, kita lebih simpan, boleh simpan lebih lama. Ni cendawan yang telah dikeringkan ya. Kering tu maksudnya jemur dekat panas. Okey, yang ini saya tak perlu jemur pun. Okey, tips dia kadang-kadang bila puan-puan nanti dah ada bongkah cendawan sendiri, tiba-tiba puan akan nampak kan cendawan puan tu dia macam mengering aja. So ambil aje, letak aje di kawasan yang berangin ataupun letak je di atas meja ke apa ke, tutupkan dia macam biasa. Dia akan kering, jadi kering macam ni. Tak perlu jemur pun. Bila puan jemur, dia akan jadi lebih gelap. Saya tunjuk ya. Yang ni sebab dia banyak kering. Ada dulu saya jemur. Saya jemur dia jadi gelap dia punya cendawannya. Ada tak bawah ni? Sebab saya nak tunjuk, tengok juga kan apa Kalau jadi jemur, dia macam manusia lah, sunburn. sunburn kan, jadi tan kan. Dia jadi lebih gelap. Yang ni dia cantik lah, dia cantik putih lagi lah kan. Nampak? Ini adalah Lepas tu itu kalau nak masak tu kena rendam dulu ya? Rendam. Kita rendam, dia boleh masak balik macam kalau kita nak masak sayur ke, nak buat sup ke, ataupun kita nak buat gulai ke. Macam kita buat juga kan cendawan kukur pun kita kering kan. Dulu kalau kampung-kampung kan dia kering kan. So cendawan ni, cendawan kering pun kita boleh buat juga. Saya buat sup creamy mushroom, black pepper mushroom soup tu saya gunakan cendawan. Sedapnya. Dia lebih sedap rasa dia. Sebab rasa dia lebih kau lah, saya rasa lebih kau kalau compare yang ini. Sebab dulu orang buat creamy mushroom soup tu dia gunakan shiitake ke ataupun button kan. Tapi saya gunakan cendawan tiram. Ya, pernah ya kawan-kawan saya yang pernah kita buat kita punya program cendawan, dia kata dia punya rasa dia lebih sedap daripada yang kita makan dekat hotel. Hotel tu biasa digunakan cendawan butang ataupun shiitake lah. Ya, tapi kita gunakan cendawan tiram je. Dia rasa macam tak percaya. Dia kata, macam ni rasa dia. Kena cari untuk buka puasa ni. Masa ni lah phone, kan? Cerita makan sedap-sedap. Aduh. Okey. Saya ada buat satu program di Popular. Masa tu sebelum puasa. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa saya buat. Lepas tu diorang dah ada bongkar-bongkar cendawan sendiri. Lepas tu masa bulan puasa ialah tak ada siapa nak jual, tak boleh nak jual sangat. Jadi dia buat jualan sup. Masa tu saya ajar dia macam mana nak buat mushroom, black pepper mushroom soup tu. Jadi dia buat yang itu dia jual. Dia cakap laku sangat-sangat dia kata. Kan? Jadi siapa sangka kan dia kata ramai pula yang order untuk buat sahur. Alhamdulillah. Buat sahur. Jadi dia kata minta izin cikgu, saya dah buat jualan. Saya kata alhamdulillah apa yang saya ajar awak dah manfaatkan, saya kata. Kan? Tu. Okey. Ini adalah cendawan yang telah kita petik. Bila puan-puan dah petik, kalau boleh katalah nak simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk bukan pembeku ya, kat bawah yang chiller tu je. Jangan dibasuh. Ya. Cendawan ni sebenarnya tak perlu basuh sebab sebenarnya dia sangat bersih ya. Tapi kalau perempuan kurang yakin, kalau sebelum nak simpan dalam peti sejuk katalah untuk penggunaan 2-3 hari akan datang, jangan basuh sebab kalau basuh nanti dia akan jadi rosak. So kita boleh simpan yang macam ini kalau puan terus simpan dalam chiller, dia boleh bertahan sehingga 2 minggu. Boleh tahan seminggu 2 minggu. Jadi bila puan nak masak, boleh keluarkan baru dibasuh, buat macam biasa. Cara penyimpanan tu macam mana puan? Letak dalam Tupperware ke? Saya letak dalam Tupperware. Kalau puan letak macam ni, dia akan kering. Dia akan kering ya. Kalau you simpan dalam peti ais, dalam keadaan yang macam ni, tak tertutup, dia akan mengeringkan. Dia akan kering lah. Bukanlah kata rosak, dia tak rosak. Tapi dia akan kering, janganlah buang. Takut janganlah buang pula kan, ingat dah kering, ingat rosak. Tak rosak ya, tapi dia kering. Jadi dia buat simpan boleh buat keringkan dia. Macam ni. Saya keringkan. Jadi nak untuk sayur, nak buat sayur akan datang boleh rendam aja dan boleh gunakan balik cendawan kita. Okey. Tu kita dah tunjuklah. Inilah kita punya cendawan. Sekarang jam berapa? Okey, ada apa pertanyaan? Dah pukul 3.30 lah. Kejap je, sejam. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya bagi kepada kita punya resepi?
Ada sedikit soalan ni Puan. Lepas 5 atau 6 kali tuai, apa yang boleh dibuat dengan bongkah tu? Lepas tu dia tanya satu bongkah agak-agak berapa gram hasil dia. Okay. Okey, untuk satu bongkah ni kalau saya timbang, saya tak pernah timbang lah sebab yelah dia akan keluar tu tak sama dia punya hasil kan. Tapi kalau saya boleh anggarkan kita boleh dapat dalam 250 gram lebih kurang satu bongkah ni kalau kita kumpulkan 6 kali tuai tu 250 gram kita boleh hasilkan dia. Ya. Okey. Tadi ada satu lagi soalan. Kenapa bila dia simpan dalam peti sejuk jadi lembik? Okey, saya sebab tu saya kata kalau Puan basuh besar kemungkinan dia akan lembik. Tapi untuk yang saya ni, saya boleh simpan 2 minggu dalam keadaan baik. Bila Puan nak masak baru keluarkan baru basuh. Mungkin agak berair, mungkin masa Tuan masuk tu dia ada air ke, kita mungkin tak tahulah kan. Tapi so far saya simpan boleh tahan 2 minggu. Dalam keadaan cantik lagi dan Puan bila keluar je baru kita basuh untuk masak. Ya. Kalau macam dekat luar ya, macam contoh satu lagi kalau beli dekat luar. Beli dekat luar, kadang-kadang saya tak pastilah mungkin dia dah basuh kot cendawan tu. Sebab saya selalu beli, saya nampak dia dah mula ada air dalam tu. Cendawan ni, kalau kita simpan biasa dalam plastik pun, dia biasa dia tak akan berair sangat. Ya? Walaupun nampak dia macam lembik macam ni kan. Tapi dia tak akan berair sangat tau. Tapi saya tak tahulah cendawan jenis macam mana. Tapi yang saya ni so far ramai yang cakap pun dia masih dalam keadaan elok. Saya pernah tunjukkan juga cendawan yang telah saya simpan 2 minggu. Dia orang tak percaya. Boleh jadi macam ni cendawan ni 2 minggu boleh tahan dia kata. Ya betul ni dah 2 minggu saya simpan dia kata. Boleh saya boleh gunakan semula, saya boleh masak macam dia fresh juga. Ya? Sebab kalau kita beli kat luar tu sekejap je dah rosak. Dia bau. Ya, dia dah rosak. Besar kemungkinan dia sebab kat luar dia panas. Bila dia panas dia meruap. Ya, dia meruap dalam plastik tu. Bila dia meruap, jadi air tu akan terkena balik dekat cendawan ni. Kan? Bila tu mungkin itu yang cepat merosakkan dia lah. Ya, tapi kalau saya simpan dalam peti sejuk saya tu memang boleh tahan lama lah. Okey, cadangan saya kita terus masak. Terus masak. Lagi tadi ada soalan. Tak tahan lama. Jom kita masak. Tak sabar. Tak, ada suatu soalan tadi. Nora dia tanya saya, kalau sekiranya cendawan kita dah habis dituai lebih dalam 3 bulan, 4 bulan, kita akan nampak cendawan ni dah jadi coklat semua. Ataupun dia akan mengecut kan. So, jangan buang bongkah ni. Puan-puan boleh kompos dia balik, campur dengan tanah, letak dalam pasu. Sebab dalam ni ada kandungan kayu, serbuk kayu. Serbuk kayu ni dia menahan kelembapan yang sangat baik. Jadi kalau kita campur dalam tanah kita untuk pokok kita, dia akan jadi lebih baik lah. Pokok kita dapat serap air lebih banyak sebab dia menahan air. Ya. Jadi puan-puan, kalau ada macam saya sekarang ni banyak bongkah-bongkah kayu ni saya tak buang. Saya jadikan komposkan dia balik. Jangan buang. Kalau ada pasu tu, pecahkan dia. Taburkan dalam pasu tu. Jadi dia boleh buat bagi serat kepada kita punya tanah. Ya, jangan buang. So soalan yang terakhir. So nak masak lah ni ya. So kita boleh start dengan memasak. Ya. Ada apa pun nak tanya? Nak tengok masak pula. Macam mana nak masak cendawan crispy? Selalu buat lembik je. Lembik apa? Buat lembik. Tak jadi crispy pun. Tak jadi crispy pun. Sedih rasanya. Ya kak. Ketua hari ni dapat belajar cara buat crispy. Kalau tak crispy, lepas tu last gayanya kenalah kita kejeram kan? Tak apa, kita ke Pandai Indah. Okey, saya tarik sekejap. Kena berdiri lah yang ni. Saya tarik saya punya dapur ni. Dekatnya. Ni nak bagi betul-betul ni. Nak kucuk betul-betul ni kan. Nak jadi crispy kan. Boleh ya? Ya, saya betulkan ni. Puan Sarima lepas ni boleh buat YouTube channel lah Puan. YouTube channel? YouTube. Tak ada masa. Melayan PWP pun tak ada masa. Sambil-sambil tunjuk demo ni, letakkan kamera kat depan tu. Boleh. Boleh lah kalau yang nak share kat YouTube tu kan. Okey. Ni saya punya minyak. Saya panaskan minyak. Ya.
apa yang kita perlukan ialah ini adalah tepung beras. Tepung beras yang saya akan campurkan dengan air dan 1 biji telur. Ya. Okey. Ya. Ambil resepi tu betul-betul. Tepung beras ya. Bukannya tepung gandum, bukan tepung jagung. Boleh je nak pakai tepung jagung tapi dia tak berapa crispy tahan lah. Dia tak berapa tahan dia punya apa? Dia punya ni. So tepung beras ni, kejap. Okey, tepung beras ni saya campurkan telur tapi saya tak campurkan dengan garam. Kenapa saya tak campurkan garam? Sebab kita ada pakai 2 tepung. Selain tepung beras ni, kita ada tepung, ini adalah tepung goreng pisang ataupun kita boleh goreng pisang pula, tepung goreng ayam atau goreng ketaki tu kan yang dia ada rempah ataupun ada juga yang ada dah cili. Yang ini tak ada cili, dia original. So tepung beras ini saya akan campurkan dengan telur dan saya akan bancuhkan bersama dengan air. Saya tunjukkan. Sebab baru-baru ni pun saya buat untuk Sungai Kandis. Diorang tengok pun melalui online je. Lepas tu dia cuba buat. Dia kata, kenapa saya punya tu tak crispy. Tak. Dia punya AJK dia buat masa tu dia ada datang bersama ni. Lepas tu dia balik dia buat. Dia kata kenapa tak crispy macam makan dekat sana. Dia kata. Saya kata macam mana you buat? Gitu. Kan? Dia kata samalah macam buat. Saya tanya okey apa yang you buat? Dia kata saya bancuh ni. Dia kata bancuh. Lepas tu saya celup. Dia kata. Lepas tu rupanya yang ini pun dia letak air. Oh patutlah. Saya kata salah lah tu. Tak tengok. Okay, resepi Puan Ida dah share di screen. Dah boleh tengok kan? ya. Okay. Boleh cukup macam ni. Nampak? Dekat skrin saya ni ni ada dia punya bahan-bahan dia. So saya akan Boleh nampak ya? Sebab ada yang tanya sukatan-sukatan ni. Untuk sukatan boleh tengok resepi kat sebelah. Cantik lah Puan Ida siapkan. Dia ada 80 lebih sebenarnya lagi. tak perlu sukatan pun tak apa. You banyak cendawan. Betul tak? Kan? Agak-agak je. Cendawan ni saya celup sekeping macam ni. Saya celup sekeping macam ni. Kemudian dia minta Puan Shima tumpukan perhatian ya sebab kalau Kota Kemuning tak dapat buat seranggup gitu. Nampak gaya je kami akan ke Pandai Ida. Okey, ini saya dah salurkan dengan kita punya batter tadi dan kita akan masukkan di dalam kita punya tepung. Gini. Nampak Nampak. Nampak. Memang fokus ni, memang perhati betul-betul ni. Semangat buat ni. Ya, fokus. Tak berkelip mata memandang. Ini step pertama. Lepas tu kita akan ulang step tadi. Baru kita masukkan lagi sekali. Kena buat 2 kali coating ya? Boleh buat sekali pun tak ada masalah. Tak ada masalah kalau nak buat sekali. Tapi kalau yang nak lebih crispy tu, dia boleh ni. Okey. Lepas tu kita boleh goreng ni. Nampak tak saya punya ni? Nampak jelas. Jadi kepada yang pegang telefon, anda boleh swipe telefon anda sehingga dapat skrin cikgu tadi ya. Nampak Utara apung-apung di atas di dalam minyak gitu. Baunya sampai ke Kota Kemuning walaupun hujan. Allahuakbar. Bukan Kota Kemuning. Pandan. Tak, saya di Kota Kemuning sekarang. Jadi sampai ke Kota Kemuning. Pandora pun dah tersilap dah. Banyak sangat dia handle program. Tak, dia kata sebab dia dekat sana kata dia.
Sebab Maknalah, Kita bersiaran di Kota Kemuning. Sebabnya ramai minta dia handle program. Ada apa-apa nak tanya setakat ni yang proses kita menggoreng cendawan ni? Okey, saya nak bagi tahu kalau kita beli dekat luar ya, kita beli kat luar cendawan crispy ni satu cawan kecil kan? Satu cawan kecil tu dia jual berapa ringgit? RM2 ke RM3 pasar malam jual. Kan? Yang ini kita buat sendiri. Kalau kita ada kat rumah nanti dah cendawan ni, sekali pun kita dah boleh dapat 2-3 keping untuk anak kita makan, dah tak berebut lah. Kan? So hari ni tinggal lagi pula saya tak buat kita bersiaran secara live macam ni. Tak dapat lah nak bagi rasa kan. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita tengok proses dia. Okey. Satu lagi saya nak santapan mata dan Nuraini. Santapan mata ya. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu. Biasanya kalau cendawan crispy ni ada juga yang dia dah shredded. Mana dia tak carik-carik baru dia masukkan dalam kita punya tepung tadi baru digoreng. Pun boleh juga. Tapi saya ni jadi malas, saya nak buat sekali je. So selepas ni nanti bila kita dah masak, kita akan gunting dia. Boleh juga macam tu ya. So dah masak baru gunting. Baru gunting. So nampak ya. So nampak tak cendawan kita jadi besar macam ni? Masya Allah. Kebubang ya. Gebu-gebas. Gebu-gebas. Dari kejauhan kami memandang. Wah nak pantun. Dari jauh cantik pandang ada. Terasa-rasa crispy-nya di sini. Kita dapat lihat Puan Syima pun begitu fokus ya. Nampak gayanya. Kalau kita ke Padang Indah nanti, pastinya kita akan disajikan dengan juadah yang special ini, cendawan crispy. Tapi minggu lepas kita belajar aiskrim kan? Wah, mewah sungguhlah makanan di Padang nanti. Kita buat aiskrim, kita makan cendawan goreng crispy kan juga kan? Allah terbaik. Yang ni dia punya crispy dia boleh tahan lama ya Puan? Kalau kita shredded dia tu dia boleh tahan lama lah. Kalau yang nak buat macam betul-betul nak buat macam keropok tu, dia kena lebih lama goreng dia. Yang ini biasanya kalau Puan nak buat untuk jualan ya, ni tips untuk jualan ya. Katakanlah Puan nak buat jualan cendawan crispy ni secara frozen ya. Okey, macam ni kalau kita tengok dia dah mula kuning-kuning macam ni kan. So puan-puan boleh angkat dan boleh frozenkan dia. Jadi bila kawan-kawan ke ataupun puan nak jual ke, diorang akan ambil, keluarkan daripada peti ais, dia akan goreng semula. Itu dia lebih crispy lah sebenarnya. Sebab puan-puan boleh buat juga untuk frozen ya. Cendawan crispy ni, bukan kata kita terus makan saja. Puan boleh buat untuk jualan frozen. Kalau puan nak buat kita punya projek cendawan secara komersial, selain puan jual secara fresh, puan juga boleh buat cendawan crispy ini dan kita frozen kan, kita jual masak. Ya, jadi bila kita punya ada order, bila kawan-kawan dia datang disimpan kat rumah, dia boleh keluarkan je untuk digoreng. Nampak tak? Jadi kita boleh sediakan lebih awal. Ya? Macam saya pun dah banyak kadang cendawan ni. Jadi kalau saya rajin, saya buatlah cendawan crispy. Ada masa sikit, saya buatlah cendawan crispy ni, saya frozen kan. Kawan datang, keluarkan, boleh makan. Satu lagi, dia boleh juga buat lauk tengah hari ya. Okey, sebab saya ada contoh, siapa yang boleh berminat nak join saya punya Telegram daripada laman dapur ke dapur. Sebab konsep saya cendawan ni sebenarnya konsep laman dapur ke dapur. Dalam tu saya ada sediakan juga cendawan crispy masak dengan disalut dengan telur masin. Kan pun boleh. Sos telur masin tu ya? Krim kita buat sos telur masin kan? Boleh buat macam kita kan buat ayam selalu udang kan. Kita kan cendawan crispy ni boleh buat lauk makan tengah hari lah.
Ya. Macam Sedapnya. mana nak join Telegram tu cikgu? Apa nama Telegramnya, Puan? Telegram dari laman dapur ke dapur. Cuba cari. Dalam tu saya ada juga sharekan resepi black pepper creamy black pepper mushroom tu. Ni cendawan crispy. Ya, saya ada sharekan dalam tu. Cuma saya tak buat video je sebab masak sendiri kan. Nanti saya buat video lah, insyaAllah. Boleh. Panggil tim solusi buat video pun boleh. Soalan ni ada tanya ni. Macam mana nak salut? Macam mana nak salut dengan salted egg tu kalau cendawan dah goreng ni? Okey. Contoh katalah kita dah goreng ni tadi kan. Ni dah mula garing ni. Bila dah garing ni kita keluarkan. Okey, saya tunjukkan dulu kita keluarkan. Tapi yang ni tak adalah kalau nak buat sebab saya tak sedia tambahan untuk salted egg tadi. Tak apa. Yang ni kira dah garing dah ni. So, apa yang kita buat, nanti cendawan ni kita akan potong-potongkan dia. Potongkan dulu api kita. So, kalau misalnya puan nak buat dengan salted egg tu, kita akan potongkan cendawan tu. Ya. Mungkin kaedahnya samalah kalau kita nak buat ayam salted egg ataupun udang salted egg, sotong salted egg. Biasanya kita akan goreng dulu ayam, udang atau sotong tu macam ni, kita goreng crispy. Lepas tu buat kuahnya asin. Saya rasa konsepnya lebih kurang sama lah kot. Apa, kita minta Puan Syima belajar betul sebab kita akan ke tempat Puan Syima nanti untuk hands on makan. Bukan hands on belajar. Hands on makan Hands on makan. Boleh. Ya. Ada je dengan cikgu. So yang ini kita potong aje lah. Ya. Kita potong je cendawan ni. Wah, ada bunyi dia. ASMR dia. Dengar crispy dia tu sampai kat sini. Terasa keragupan. Kerangupannya. Crispy-annya tu. Gitu. Dapat dengar je pun okey lah tu. Dapat dengar dia bunyi. Terbukti dengan bunyi-bunyian ni bukan sound effect ya, bahawa cendawan yang digoreng ni cukup rangup ya. Jelas kedengaran kerangupannya. Cucu dia pun tak sabar dah tu. Cucu Puan Salimah tu dah tak sabar dah. Nak mengunyah dah. Dah datang bau dekat semerbak ni. Bau semerbak ke rumah. Ini hasil 2 keping tadi. Ya. Ada hasil 2 keping. So, kalau kita nak buat yang dengan salted egg tadi tu, dah potong-potong macam ni, tumiskan dia punya daun kari, dah bawang putih, lepas tu kita masukkan salted egg, dah masukkan susu, lepas tu baru kita tuang je atas dia. Simple je. Kan? Salted egg tu tak payah letak garam dah sebab dia dah garam kan, dah masin. Yang ini pun kita tak perlu ni sebab yang tepung ni dia dah ada garam. Ya, dalam ni dia dah ada garam. Jadi perempuan jangan letak garam, nanti masin sangat. Yang ini tadi batter ni pun tak perlu letak garam. Ya. Okey. Itu saja daripada saya. Ada siapa-siapa nak tanya? Nak rasa tak dapat lah. Okey, sebelum kita boleh program tanya je hari berakhir, ni. sebelum program berakhir kita ambil gambar dahulu. Okey, sebab cikgu tengah pegang cendawan. Jadi dia minta semua buka kamera. Puan Ida akan ambil gambar. Semua beri senyuman yang paling manis sekali. Senyuman menahan selera. Selera sungguh tengok cendawan kita ni kan. Okey. Ida bersedia ke buat kiraan? Sekejap Sekejap saya punya line ni tak okey sikit, tak nampak orang. Ya kan? Sama juga. Kemudian diminta peserta untuk rename nama ya.
sebabnya nanti hadiah istimewa yang akan diberikan oleh Puan Syima kita berdasarkan nama. Nama yang didaftarkan di Zoom dan juga nama yang ada di skrin. Kalau tak tally macam manalah Puan Syima nak hantar. Tak apa Puan Syima. Puan Syima nak announce ke apa hadiahnya? Kita gambar dulu. Semua dah on ke kamera? Ada yang masih tak on lagi ni? Tak nampak Sekejap. Okay, ready semua? One, two, three. Sekejap. Ya Allah. Terima kasihlah kepada Puan Syima, kepada One, Nora two, three. yang cover lah program pada petang ni. Walaupun banyak Tunggu dugaan. sekejap. Banyak dugaan hari ni. Tunggu sekejap, ada dugaan. skrin lain. Sekejap. Senang je buatnya. Boleh cuba kat rumah. Perempuan pun boleh buat kat rumah. Okay, saya besok beli. dapat Nanti saya nak beli kat Shopee kerajinan dulu. kerajinan. Okay, Puan Syima sila unmute. Okay, skrin dah habis sesi Okay, fotografi. Dengan ini majlis berjemput Puan Nora Syima untuk membuat pengumuman penting. Dan juga menutup majlis. Dipersilakan Puan Syima. Terima kasih Puan Nora. Nampaknya selesai sudah program kita petang ni dengan tip-tip bagaimana pengenakan cendawan. Untuk peserta-peserta, kalau kata nak beli bongkar cendawan tu dengan cikgu, boleh bongkar cendawan bukan sahaja cendawan siram tapi cendawan sisir pun ada. Cendawan sisir kalau kita beli mahal. Jadi adalah lebih elok kalau kita ternak. Nanti cikgu boleh tinggalkan nombor telefon ke untuk mereka hubungi. Okey, untuk peserta-peserta semua, saya akan bagi anda bongkar cendawan untuk percubaan di rumah. Kalau kata jadi, boleh beli lagi dengan cikgu ya. Saya harap yang ada tolong bagi nombor telefon untuk saya hubungi.